Okay, hai, Assalamualaikum. Salam hormat, salam Jumaat. Hai semua, ada tak siapa-siapa yang nak live dengan saya petang ni? Sekarang lebih kurang pukul 1.50 petang. Hari ni hari Jumaat. Okay, saya baru je keluar daripada masjid. So, hari ni saya nak try live sambil driving. Tak pernah saya buat. Okay, kita try. Kita tengok macam mana. Okay, alright. So, topik yang saya nak borak-borak sambil drive pada petang ini adalah topik bagaimana nak trade saham dengan tenang. Okay. So, kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi dekat ruangan komen. Tapi sambil saya live ni, saya tak boleh nak tengok ke kamera. Saya kena tengok ke depan. Okay, dan hopefully okey lah semua anda boleh borak-borak lah dengan saya, okey, sambil saya drive ni, okey. Hai No Azhar Mansur. Awal habis solat tuan. Yes, kat sini dekat JB awal, masuk waktu pun awal, habis pun awal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hai semua, apa khabar? So, topiknya, ni saya dalam perjalanan daripada masjid ke office Wealth Academy Sdn Bhd. Biasa hari Jumaat saya tak masuk office. Hari ni saya masuk office. Saya nak jumpa dengan tim saya, borak-borak dengan diorang, dan sampaikan berita-berita menarik kepada mereka lah, apa yang best tentang hari ni, okay? So, petang ni saya masih lagi dekat office, dan ada perancangan lah, menarik lah. Okay, so pagi tadi saya dah jumpa dengan tim saya, dan kita ada plan lah untuk tahun 2020 ni. Saya ingat ke? Saya ingat lah Okay. Okay, perancangan untuk akhir tahun 2020 ni, kita mungkin nak buat event pada bulan 11 ataupun bulan 12 nanti. Mungkin untuk expert saham Asri, kita nak buat sesi seminar lah. Dah lama kita tak buat seminar kan. Okay, tapi bergantung kepada keadaan jugalah. Okay, alright. So, okay, so topik kita, bagaimana nak trade saham dengan tenang. So, apa pandangan anda? Macam mana kita nak trade saham dengan tenang? Sebenarnya ada banyak tips nak trade saham dengan tenang. Nombor satu adalah, kita nak trade saham dengan tenang ni, kita kena ada ilmu lah. Okay, sebab kalau kita tak ada ilmu, kita akan risau, kita akan melabur saham dengan emosi. Okay, jadi ilmu ni kita kena dapatkan ilmu, kita kena belajar, kita kena mahirkan ilmu yang kita pelajari. Okay, so barulah kita boleh gunakan ilmu tu untuk trade saham. Okay, tanpa ilmu susah untuk kita nak melabur saham ni dengan tenang lah. Okay, so persoalannya untuk anda, adakah anda rasa anda dah ada ilmu saham ke belum? Kalau belum ada ilmu saham lagi, kenalah dapatkan ilmu saham. Okay, bergegar sikit kereta. Okay, alright. Okay, so dapatkan ilmu saham. So, ilmu saham ni apa yang kita nak kena dapatkan? Ilmu saham ni, kita kena belajar tentang cara nak buat kajian saham. So, dalam kajian saham ni, antaranya adalah fundamental analysis, kemudian technical analysis, kemudian counter screening, macam mana kita nak screen counter, dan juga trading plan lah, macam mana kita nak set up trading plan. So, kalau kita tahu cara buat kajian saham, maka bolehlah kita beli saham tu dengan tenang. Itu adalah basic. Okay, so masalah ramai orang adalah tak gunakan ilmu untuk terlibat dalam saham. Ramai orang melabur saham ikut rasa-rasa. Rasa okey lah, rasa macam okey je, then mereka pun belilah saham. Okay, so inilah benda yang anda kena fahamkan tentang saham ni. Okay, kita tak boleh melabur saham ikut rasa-rasa. Okay, alright. So, selain tu, bagaimana untuk melabur saham dengan tenang? Based on my experience, macam mana kita nak melabur saham dengan tenang adalah kita kena dapatkan pengalaman sebenarnya.
Okay, pengalaman melabur dan trade saham ni. Sebab ramai orang, newbie especially, mereka ni risau, takut melabur saham. Sebab mereka ni baru first time trade saham, baru lagi. Jadi mereka tak biasa lagi proses beli saham, jual saham, hold saham. Tak nampak lagi. Jadi the first few trades ni, anda tak boleh ada expectation anda akan buat profit yang besar, okay, yang terlalu gempak sangat kan. Anda tak payah nak expect terlalu banyak. Hai Syifa, Sifa, hai Anwar, Cik Omar, Musyahid Shah, Solihin Barsa, Muhammad Fazli Jasri, hai. Okay, alright. So, anda sedang menonton saya secara live ni. Okay, so ya, pengalaman trade saham. Jadi first few trades kita ni memang kita akan rasa excited, nervous. Itu adalah perkara normal. Tapi bila anda dah trade saham ni banyak kali, maka makin lama anda akan makin jelas dengan apa yang anda buat. Okay, dan anda akan kurang kerisauan, kurang gelabah anda dalam trade saham. Jadi macam tu lah, anda akan trade saham dengan lebih tenang lagi lah. Okay, so pengalaman lah yang kedua. Okay, yang pertama ilmu. Tulis dekat ruangan komen. Nombor 1, kena trade saham dengan ilmu. Yang kedua, kena trade saham ni kena bina pengalaman. Okay, jadi dia bukan satu hari punya cerita. Dia adalah ongoing punya proses dalam kita nak membina pengalaman melabur dan trade saham. Okay, sorry dia goyang-goyang sikit. Saya punya Gripgo ni, almaklum tak biasa live sambil drive. Hari ni nak cuba ambil feel. Okay, alright. Okay, so selain tu juga, macam mana kita nak melabur dan trade saham dengan tenang? Apa caranya? Kita dah cakap ilmu, kita ada pengalaman. Macam mana kita nak melabur saham dengan tenang ni adalah kita kena elakkan daripada ikut-ikut orang. Kita follow orang kan. Ramai orang terlibat dalam saham ni, mereka ikut-ikut orang. Mereka tengok Sifu tu beli saham tu, mereka pun cubalah beli. Mereka kata Sifu tu cakap saham ni bagus. Mereka tak faham sangat saham tu. Mereka tak faham sangat dia punya situasi dia. Tapi disebabkan Sifu ada sebut, maka dia pun pergilah beli. Okay, so that's situation yang saya tengok ramai orang melabur saham ni sebab ikut-ikut. Bukan ikut kawan tau. Ikut kawan, dia kata kawan tu pun bukannya pandai sangat. Jadi kita ikut Sifu lah. Jadi Sifu beli apa counter, kita beli. Tapi Sifu ni dia memanglah dia dah buat kajian saham. Dia dah tahu apa situasi counter tersebut. Kalau saham tu jatuh, dia tahu kat mana dia punya position untuk cut loss. Kemudian ada position yang turun tapi dia tak jual sebab apa? Sebab dia melihat kepada sentimen. Okay, jadi benda-benda ni adalah sesuatu yang anda tak boleh nak ikut orang. Anda kena ada strategi pendekatan anda bila anda beli saham. Okay, anda kena faham kenapa anda beli sesuatu saham dan kenapa anda buat keputusan beli saham tersebut. Okay, sangat penting. Sangat penting untuk anda tahu apa yang anda kena buat dalam counter yang anda beli itulah. Okay, so jangan ikut-ikutan. Melabur saham jangan ikut-ikutan. Okay, so itu tips yang ketiga lah. Okay, jangan follow buy call. Okay, jangan ikut Sifu. Okay, pastikan anda tahu apa yang anda buat lah. Okay, boleh ni? Dengar ke suara saya ni? Ke saya cakap sorang-sorang daripada tadi? Okay, right. So saya dah share 3. So yang keempat, apakah tips untuk melabur saham dengan tenang? Yang keempat adalah kita kena tenangkan diri kita lah. So kadang-kadang yang menggelabah tu kita lah, yang over menggelabah kan. Jadi kita kena belajar untuk menenangkan diri kita, belajar untuk sabar, relax. Okay, jangan stres sangat. Okay, ketika monitor saham. Okay, dan jangan over expected sangat. Jangan over expectation. Maksudnya nak target lah, nak buat profit besar ni kan. Lepas tu dia jadi satu tekanan pula kepada anda. Sasaran ni ataupun matlamat dalam buat profit ni, kita memang kena ada matlamat. Tetapi janganlah jadikan dia sebagai satu tekanan pula. Okay, kalau tak capai result tu, anda akan jadi stres, anda akan jadi terganggu sangat. Okay, so alright, saya sekarang tengah melalui jalan depan Zoo Johor. So ramai orang hari ni. Hari ni hari Jumaat tapi ramai orang. Mungkin cuti kot kat Johor ni hari Jumaat cuti tau. So ramai orang. Tapi anda tak nampak lah keliling saya ni. Tapi kereta tepi-tepi ni parking banyak, ramai orang. Okay, so alhamdulillah lah ramai orang melawat zoo. Okay, ada juga pendapatan zoo. Okay, nak bagi haiwan-haiwan makan. Okay,
Sebenarnya kan, just nak share dengan anda kan tentang kekayaan ni, tentang kewangan yang baik. Sebenarnya how important to have good financial, personal finance. Sebab kita still kena belanja, okay? Dan bila kita belanja, kita beli barang, sebenarnya kita memberi rezeki juga, memberi pendapatan kepada orang yang menjual, okay? Contoh orang kat tepi jalan dia jual air kan. Semalam saya keluar malam, ada orang jual apa, bomboloni dekat tepi jalan. Mereka ni mengharapkan ada orang membeli produk mereka. So kalau semua orang miskin, kalau semua orang tak ada duit nak belanja, dan orang yang menjual, orang yang berniaga mencari rezeki pun tak dapat pendapatan. So what if kalau kita semua boleh bina pendapatan yang bagus, okay, kewangan yang baik, dan kita ada kemampuan untuk membeli. Contoh kita beli kereta, kita beli rumah. So siapa yang jual rumah, mereka akan mendapat komisen daripada pembelian rumah yang kita beli kan. Okay, daripada kereta yang kita beli, orang yang penjual kereta akan dapat komisen. Selalu orang cakap beli kereta Mercedes mahal-mahal, buat membazir je. Tapi bila kita beli Mercedes, okay, contoh beli Mercedes ke BMW ke, orang yang jual tu pun manusia juga. Dia pun dapat komisen. Bolehlah dia belanja, family dia makan, okay, bayar sewa rumah dia ke apa ke. Okay, jadi sebenarnya kewangan ni dia berputar-putar dalam komuniti. Dan bila kita belanja, sebenarnya kita bantu orang. Kita niat macam kita bantu orang. Macam kita sedekah, kita tak dapat apa-apa kan. Sedekah juga. Tapi bila kita berniaga ni, kita ibarat macam kita tolong orang juga. Jadi how important to have good financial. Gegar betul ni. Okay, to have good financial, supaya kita ni sentiasa boleh membantu orang. To have good financial, okay. Jadi macam dalam pelaburan saham, contohnya, katakan kita boleh jana pendapatan dalam pelaburan saham, tak kira lah berapa pun, RM1,000 ke, RM2,000 ke, RM10,000 ke, kita boleh, contohlah kita buat profit RM10,000 dan kita belanja, kawan-kawan kita makan. Dan orang yang berniaga yang jual makanan, restoran tu, dia dapatlah pelanggan. Kita lah jadi pelanggan dia, adalah customer dia hari tu, kan. Jadi important to have good financial supaya kita ni boleh bantu orang. Sekejap, saya nak tengok ada parking tak kat basement. Okay, alah, orang ni parking sangat. Parking sangat. Macam mana saya nak parking macam ni? Saya kena cari parking lain. Okay, alright, so tak apa, kita pusing dulu satu kali. Ni kira first time lah saya buat live sambil driving. Biasa tengok chef saham je. Chef saham buat live sambil driving ni. Sekarang saya boleh juga. Okay, so terima kasih kepada anda yang follow saya dalam sesi live pada petang ini. Okay, hopefully anda dapatlah sedikit perkongsian daripada saya apa adanya. Kalau rasa apa yang saya kongsikan dalam perkongsian yang ringkas ni bermanfaat, anda rasa bermanfaat, anda komen bermanfaat. Sila komen dekat ruang komen, saya nak tengok sikit siapa yang dengar apa yang saya cakap. Ke saya cakap sorang-sorang je. Okay, yang penting selamat. Alhamdulillah selamat sampai ke destinasi. Dah sampai dekat office saya ni. Okay, so saya ada kerja sikit untuk diselesaikan pada petang ni. Dan nak pergi hantar kereta, bukan repair, cuci kereta sikit. Kereta ni dah kotor sangat. Okay, okay, that's good. Alright, so siapa yang bersama dengan saya ni? Okay, alright. Saya kena terangkan sikit rupanya, sebab tu saya tak nampak orang yang tulis. Baru jelas sikit. Okay, alright. Siapa yang komen dia kata smart rambut ni? Amir Abdul Rahman, smart rambut tuan. Terima kasih. Ada juga yang nampak rambut saya dah potong semalam. RM12. RM12 dekat kedai aneh. Okay, alright. Roslinawati Jamal, sangat bermanfaat. Muhammad Nizam Hasnan, wah Tuan Nizam, kalau dah kacak potong rambut macam mana pun nampak kacak. Salam Jumaat tuan. Terima kasih. Alright, tak adalah kacak sangat, dah gemuk dah ni. Dulu saya kurus kering. Kalau tengok dekat nizammalik.com, gambar saya masa umur saya mungkin 15 tahun yang lepas. Ini ada rangka ni, boleh nampak. Sekarang dah gemuk dah. Asyik makan je. Saya dengan tim saya asyik makan je. Kerjanya makan. Okay, alright.
Zahar Arinas Hartanah bermanfaat. Okay, right, kita cabutlah benda ni. Sekejap. Aduh, kuat pula dia melekat ni. Dekat. Kuat pula dia melekat. Okay, alright. Hasnah Abu Kasim bermanfaat. Muhammad Nazri terbaik. Tengku Taufik bermanfaat coach. Azwan Wanida bermanfaat tuan. Alright. Husna Uzah Hasman, dah kaya dah happy, gemuk lah. Jangan macam tu. Kita nak kaya dan kita nak kurus. Okay. Alright, so kita kena banyak minum air kosong. Okay, jangan minum air manis. Pesanan untuk diri saya sendiri juga. Okay. Alright, so kita dah live berapa minit ni? Kita dah live 15 minit. Okay, so saya rasa setakat ini sahaja untuk perkongsian saya pada petang ini. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Terima kasih juga kepada anda yang klik button share. Ada masa kita borak-borak lagi. Ada masa saya live lagi. Esok, just nak makluman, esok kita ada newbie Saham Mastery Online pukul 9 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendaftar dan anda akan berjumpa saya secara live di Facebook Live lah dalam newbie Saham Mastery Online, khas untuk anda yang newbie yang nak mulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, so kita belajar daripada asas, dan asas adalah perkara yang paling penting untuk memulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Dan saya nak train anda untuk berjaya dalam pelaburan saham. Okay, alright, so setakat ini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Jumpa lagi dan bye bye. Okay, alright. So office dekat atas sana. Ni office lama kami lah. Okay, nanti bulan 11 nak pindah office dekat insyaAllah Menara Zurich, Johor Bahru. Okay, so setakat ini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sekali lagi, bye bye.